Assalamualaikum, saya Tengku Asmadi. Kali ini saya share dengan anda kenapa ramai sangat orang yang nak kurus ataupun nak diet tapi gagal. Okay? Sebab kita tahu zaman sekarang ni terlalu banyak sangat cara-cara untuk turunkan berat badan, tapi masih ramai lagi yang masih gagal ataupun tidak berjaya untuk menurunkan berat badan. Okay? Pertama sekali, apa yang saya nampak adalah kita terlalu ikutkan trend ataupun terlalu mengikut apa sahaja diet-diet yang terbaru terkini yang ada di dunia ni. Okay? Macam contoh, keluar diet Atkins, kita buat Atkins. Keluar IF, kita buat IF. Bila keluar diet keto diet, kita buat diet keto diet. Tetapi pada asasnya, kita tidak memahami apa sebenarnya diet yang sepatutnya kita buat. Diet ini adalah benda yang sangat short term ataupun jangka masa pendek. Tetapi cuba anda ubah anda punya diet pemikiran itu kepada lifestyle ataupun gaya hidup. Bila gaya hidup ni adalah benda yang anda amalkan sampai ke hujung nyawa. Okay? Sebab tu ramai yang gagal untuk turun berat badan kerana terlalu mengikut trend diet yang terkini, tetapi tanpa mengetahui sama ada yang dorang lakukan itu betul ataupun tidak. Okay? Yang kedua, kenapa gagal adalah kerana anda mempunyai matlamat jangka masa pendek. Okey. Matlamat ini bergantung. Setengah orang ada juga nak turun berat badan sebab nak kahwin, sebab nak bersanding, sebab nak pakai baju kahwin yang cantik, sebab nak pakai baju raya, nak baju raya yang slim, semua everything. Matlamat anda adalah jangka masa pendek, bukannya jangka masa panjang ataupun berterusan. Bila anda lakukan begini, maknanya apa yang anda lakukannya hanyalah masa mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan ataupun 4 bulan saja. Selepas itu anda akan kembali ke tabiat awal atau tidak menjaga pemakanan, tidak bersenam. Itu menyebabkan berlakunya kegagalan dalam menurunkan berat badan. Okey, ingat, jangan ikutkan nafsu makan sangat. Anda kena ingat, apa yang anda lakukan adalah menjadi satu matlamat jangka masa panjang dan juga untuk menjadi satu lifestyle ataupun gaya hidup kita semua. Okay? Yang ketiga, anda terlalu menyekat kalori. Maksudnya, anda makan makanan yang very low calories. Contohnya, anda makan hanya 500 kalori saja. Sangat rendah kalorinya setiap hari. Memang akan turun berat badan, tetapi anda akan kekurangan nutrisi dan juga akan menyebabkan berlakunya low metabolisme. Badan anda akan mempunyai metabolisme yang rendah. Itu menyebabkan anda tidak dapat menurunkan berat badan. Sebab badan kita sangat special. Bila badan kita rasa macam kita makan something yang kekurangan nutrisi, kekurangan kalori, lemak dalam badan kita akan tahan, dia tak akan membakar lemak tu. So itu menyebabkan berlakunya low metabolisme badan, berat badan tak turun, berat badan statik. So kena makan makanan yang cukup nutrisi, seimbang dan juga sederhana. Nombor 4, kenapa anda gagal adalah anda selalu sangat tidak ambil sarapan pagi. Okey. Setengah orang fikir, okey, aku tak makan pagi, berat badan akan turun cepat. Tetapi anda salah faham. Bila anda tidak makan pagi, anda mempunyai metabolisme badan yang rendah dan tidak berlaku pembakaran lemak. So, itu anda kena tahu, jangan sesekali skip sarapan, jangan sesekali tak ambil makanan pagi. Okey. Tapi anda kena ambil makanan pagi yang sesuai, yang seimbang dan cukup nutrisi. Cukup dengan cukup dari segi kandungan lemak sihat, cukup dari segi karbohidrat, cukup dari segi protein dan juga serat. Okey, ambil makanan sarapan pagi, jangan sesekali skip anda punya sarap. Okey, yang kelima, saya selalu perasan juga, anda selalu skip snacking. Okey, bukan, ada setengah orang yang tak perlu makan snacking, tetapi apa yang terjadi kalau anda skip snacking ini, anda akan jadi macam satu craving. Bila ada craving ni, itu menjadikan anda nak makan apa saja. Sebab tu saya sangat sarankan untuk ambil snacking. Untuk tahap permulaan, anda amalkan diet, jadikan buah-buahan, kacang-kacang sebagai snacking anda supaya anda tidak craving. Bila anda craving ataupun terasa nak makan sesuatu tu, itulah menyebabkan anda makan terlebih daripada yang sepatutnya anda makan. Okey? Itu yang seterusnya menyebabkan anda susah nak turunkan berat badan ataupun gagal turunkan berat badan adalah kerana anda mengambil terlalu banyak kalori yang secara berlebihan. Okey?
katakan ada setengah orang yang terlalu very fix dengan kalori. Okey, dia boleh kira kalori semua aktiviti. Tetapi bagi saya tidak mengamalkan pengiraan kalori, tetapi apa yang saya amalkan adalah suku-suku separuh ataupun bimbingan sihat yang telah diamalkan ataupun yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita bila mengamalkan pemakanan sihat seimbang dan juga suku-suku separuh ni, anda sebenarnya mengamalkan makanan yang cukup nutrisi dan tidak akan berlebihan kalori dia. Itu penting sangat. Jangan ambil makanan yang macam, mungkin saya bagi contoh macam ni. Okey, kita ambil satu mangkuk nasi dengan satu biji burger. Nasi mungkin mempunyai kalori yang sama dengan seimbang. Ada sayur, ada protein, mungkin lauk, telur, ayam, ada sayur-sayuran dan juga ada lemak sihat. Tetapi bila mungkin nilai protein, nilai kalori dekat nasi mungkin 500 ke 600 kalori. Tetapi bila anda ambil burger, nilai kalorinya lebih daripada nasi, sebab dengan ada refined karbo, dengan ada lemak yang tidak sihat dekat fast food, semua everything, benda-benda macam tu mungkin nampak sikit tetapi memberi kesan sangat-sangat besar kepada anda punya penurunan berat badan. Okey, jangan sesekali berlebihan mengambil kalori. Okey, yang ketujuh, ini part yang saya rasa ramai sangat gagal. Kekurangan minum air kosong. Okey, mungkin dia rasa mungkin saya tak dahaga, saya tak perlu minum air kosong. Sebenarnya air kosong ni sangat-sangat penting untuk sistem badan kita. Air kosong ni adalah berfungsi untuk membuang segala toksin yang ada dalam badan kita melalui pembuangan air besar ataupun air kecil. Itulah pentingnya anda amalkan minum air kosong secukupnya. Okey, sehari lebih kurang dalam 1.5 liter bergantung sampai ke 2 liter. Jangan berlebihan sebab badan kita ni tidak boleh menampung benda yang berlebihan. Itu akan menyebabkan rosak organ kita, rosak buah pinggang yang tidak akan dapat proses lebihan-lebihan semua tu. So anda perlu ingat, jangan minum air kosong berlebihan pula. Tapi jangan kurang minum air kosong. Cukup-cukup dia bukan dalam 1.5 liter, 2 liter sehari. Candanya macam mana nak tengok air kosong anda minum air secukupnya atau tidak. Anda tengok anda punya urine tu, kalau dah putih, clear semua everything, alhamdulillah memang anda dah cukup minum air kosong. So memang cukup. Kalau saya satu hari lebih kurang dalam satu botol besar tu ataupun satu botol setengah, memang cukup minum air kosong. So penting sangat air kosong ni bantu juga untuk memboost anda punya metabolisme juga. Bila metabolisme tinggi ni, itu akan membantu untuk pembakaran lemak. Okey, ingat, minum air kosong secukupnya, bukan minum air teh tarik ya. Okey, ke-8 ataupun ke-8 ni selalu saya perasan sangat, terlalu kerap sangat makan kat luar. Bila kita makan kat luar, kita tidak dapat kawal apa yang kita masak, kita tak dapat kawal apa yang ada atas plate kita, atas pinggang kita tu. Kalau kita masak sendiri di rumah, walaupun simple-simple, mungkin kita bakar ayam je, kita masak nasi, kita goreng sayur ataupun ulam, salad semua everything. Tetapi kita boleh kawal dari segi kandungan gulanya, kita boleh kawal dari segi kandungan garamnya, kita boleh kawal dari segi kandungan lemak dia. So bila kat luar, kita tidak ada kawalan ke atas apa yang kita makan. Mungkin kita boleh order nasi satu penumbuk dengan sayur-sayuran semua, tapi kita tak boleh kontrol apa benda lagi yang dia letak dalam makanan tu. So bagi saya, kurangkanlah makan kat luar. Masak sendiri simple pun tak apa, tapi masak sendiri. Okey, daripada saya kali ini, kita mengupas tajuk kenapa anda selalu gagal untuk turunkan berat badan. Okey, semoga apa yang saya sharekan dengan anda ni dapat memberi manfaat untuk anda mengukur kembali, untuk buat kembali plan pemakanan yang betul-betul untuk anda, dan juga jadikan pemakanan inilah satu gaya hidup sihat untuk kita amalkan sepanjang hayat. Okey, terima kasih kerana menonton saya dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum.